Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maslu. Buat dah. Muka surat berapa? 28. Atas ha? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, untuk apakah kegunaan air menurut Islam? Jawabnya, air adalah suatu nikmat yang besar bagi keperluan dan kepentingan hidup umat manusia, haiwan dan alam sejagat. Tanpa air maka segala-galanya akan binasa atau mati. Sebenarnya kegunaan air amatlah banyak manfaatnya. Selain dari untuk diminum, ia juga diperlukan untuk membasuh, menyuci, mandi dan lain-lain. Menurut Islam, hanya air mutlak yang mampu boleh digunakan bagi menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan daripada tiap-tiap suatu yang hidup. Kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman, yang ini percaya kepada kekuasaan Allah? Baik. Soalannya apa benda ni air-air ni di sisi Islam? Benda yang sangat banyak, yang kadang-kadang kita tak tahu nikmat dia. Air ni adalah nikmat yang sangat besar bagi keperluan hidup sekalian alam ni. Kebanyakannya kita tengok pada bumi ni lah. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan daripada langit, kata Allah, akan air. Maka tiap-tiap yang diturunkan daripada langit, katanya ulama' tafsir, sangatlah besar hikmahnya ataupun kelebihannya. Apa jua jenis turun daripada langit. Bermula daripada hikmah turunnya Nabi Adam dengan Siti Hawa, dua orang, daripada langit ke bumi. Maka hikmahnya iaitulah jadi sekalian manusia umat yang begitu ramai. Itu hikmah dia. Itu juga diturunkan Al-Quran dan segala kitab daripada langit, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, kepada langit dunia, kepada bumi ni. Hikmah dia iaitulah memberi cahaya kepada sekalian alam. Maka begitu juga bila Allah turunkan daripada langit akan air. Benda daripada atas ni benda mulia dah. Menjadi punca sabab bagi punca kehidupan. Allah jadikan air itu sebagai sabab yang menghidupkan Allah SWT dengan sabab air. Lepas tu kalau pokok kita siram, hidup. Allah jadikan sabab lah, bukan pokok air yang menghidup. Jadi benda yang sangat penting. Lepas tu ulama' berfatwa bahawasanya haram hukumnya kita mengotorkan sungai. Sungai itu kita buang jadi kotor, haram. Dia kerana manfaatnya sungai ini untuk orang ramai. Jadi harta orang ramai dia boleh terbunuh.
Yang kita nampak nikmat hak segera, air ni minum lah. Lihat minum. Minum so daripada mandi. Nah. Yang sebenarnya benda-benda yang atas muka bumi ni memang jenis minum air. Bukan kita je. Tengok kita minum air, pokok minum air. Nah. Tengok kita dah pokok minum cara dia. Nah. Kalau kita dak wi minum, Tuhan wi minum. Nah, kita wi minum, kita sirang. Sirang tu bukan mandi, minum. Nah, mana kalau kita tak sirang atas pokok tak apa. Kita sirang atas tanah biar pokok je. Dia akan minum dan segar pokok tu. Nah, lepas tu kita kalau minum dengan mandi besar lagi minum. Nah, dak minum air sebulan mati lah kita. Tapi kalau dak mandi sebulan dia tahan lagi. Habis kuat macam kambing yang bau. Tapi hidup. Nah, banyak sangatlah Allah Ta'ala ciptakan kehidupan yang ada dalam satu titik air. Sehingga ulama pakar-pakar dia buat kajian tentang setitik air. Dalam setitik air tu ada berjuta-juta molekul pula halus-halus. Dalam setiap satu molekul tu ada pula kehidupan di dalamnya, rupanya dalam air ni. Nah, kita tak dapat dah kaji sampai kan gitu semua tak. Kita kira ada air minum. Nah, binatang-binatang boleh minum air lagi. Cuma binatang-binatang ni air yang satu, air kosong yang minum. Nah, binatang dia minum air kosong, waktu dia kurang, binatang kurang dia nyakit, dia minum air kosong. Manusia banyak nyakit pasal minum air yang campur, ada gula, ada susu, cak tekok, cak junjung. Nah, lapar manis lajak tu. Binatang tak ada. Kita dengar kambing apa, kambing hati tau. Macam ni. Tak. Pasal dia minum air hak berkhasiat. Air sungai. Nak. Pokok-pokok kan. Cerita-cerita air teh tak pokok. Pokok cambah di tanah si air teh. Tangan 3 kali. Ketok khewak. Waktu kita macam-macam penyakit dalam musuh besar dalam perut kita. Duk kisah macam-macam benda. Akhirnya lekat penyakit. Gula masuk dalam darah lah, begitulah, begini. Waktu binatang tak apa, tak ada penyakit macam kita. Kerana kita banyaknya punca daripada makanan, iaitu perut. Dalam perut masuk makanan dan minuman. Katanya pakar-pakar perubatan mutaqaddimun, al-ma'idatu baitud da'. Perut itu adalah punca penyakit atau rumah penyakit. Tak ada kita dengar lah maknanya lembu mampu apa, kolesterol. Banyak makan nasi, makan roti, kanji, kolesterol, naik lemak dalam saluran darah. Ataupun maknanya kucing apa, kucing mampu darah tinggi. Tak ada. Lanyek di kereta kepik pitu gitu, apa nak kucing. Jadi semuanya minum. Pokok minum, binatang minum, air minum, burung minum. Yang paling kurang sekali di antara binatang-binatang yang minum air, siapa tahu? Binatang, cikgu, yang paling kurang minum air, ikan. Ikan rupanya kajian manusia. Tak? Memang dah banyak dah. Dah hidup dalam air. Kurang dahaga ya. Orang duduk dalam air dah. Kalau minum banyak, mampu ikan. Dah minum semua. Macam kita lah, pasal orang akak 3 kali sebetul, 3 kali minum. Akak 8 kali air, 8 kali minum. Dah kalau duduk dalam air dah, tanah kita minum air semua. Jadi ikan katiang pakar-pakar kurang minum air. Kerana tubuh mereka itu diserap oleh air. Molekul air maknanya kurang dahaga. Kalau tak percaya, tanya ikan. Ini sungguh. Ikan pelik kau, ikan duduk air. Punya rekod yang paling kurang minum air, ikan. Tapi mereka mencatat tempat teratas lah ikan yang paling kuat mandi. Waktu kita tambah tu, minum air tadi, pakar-pakar, bagian kuat mandi tu kita tambah memang dah. Rekod kuat mandi kali ikan. Jarang sangat kita tengok ikan dalam keadaan tak mandi.
Jadi untuk membasuh, bersuci, mandi dan lain-lain semuanya adalah satu nikmat. Nikmat ni benda yang beri guna kepada kita, nikmat. Nah, beri guna dan dia menjadi maksud daripada mereka yang memerlukan. Maknanya orang nak benda tu. Bagi nikmat. Nak air. Mana kalau buat rumah nak buah air, nak masuk paip air dulu ke nak buah lasir dulu air dulu, lasir dia 4 tahun lagi tak apa. Tak ada lasir tu tak apa. Nah, air penting. Kemudian menurut Islam hanya air mutlak yang mampu boleh digunakan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Ini kita maklum dah. Dan firman Allah, waja'alna minal ma'i kulla syai' hayyin. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Jadi yang hidup ada air. Kita air. Kita asal air. Kita asal air. Jadi waterman bagi. Asal kita air. Betul tak aku? Air benda? Air mani. Air. Nah, asal air kita bukan asal kabung. Ataupun elok ke bukan. Asal air. Nah, asal daripada air. Air itu asal daripada tadak. Allah jadikan air ada di dalam tanah yang bernyawa. Tanah nyawa itu toki kita lah. Mula-mula buat dengan tanah kepal, buh air, buh darah, buh lendir, buh lemak, buh tulang. Tak, sobek sikit muka jadi orang. Tiup roh hidup. Daripada seorang yang Allah Ta'ala mulakan jadi mani, daripada sulbi tu Adam. Pada itulah semua jadi pada air. Tu Adam daripada tanah. Kalau tidak menemui air mutlak, bagaimana kita hendak mengangkat hadas? Tak ada air mutlak. Dalam hal ini kita perlu faham, seandainya ketiadaan air mutlak untuk digunakan bagi mengangkat hadas, maka di waktu itu Islam mengharuskan kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang suci dengan menurut syarat dan rukunnya bagi membolehkan kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Surah Al-Ma'idah ayat yang berbunyi dan bermaksud, dan jika kamu berjunub, adalah kamu bersuci mandi, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seorang kamu datang dari membuang air, atau kamu sentuh perempuan kamu, kemudian kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Maka sapulah muka dan tangan kamu dengannya. Allah tidak hendak menyusahkan ke atas kamu, tapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kamu, supaya kamu bersyukur. Tadi diberitahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap suatu daripada air. Pengetahuan bahawasanya kejadian alam cakrawala ini berpunca daripada air belum lagi diketahui oleh umat manusia, melainkan setelah turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran baru orang tahu rupanya manusia ni dengan batu-bata yang ada atas bumi ni, dengan tumbuhan, dengan tanah, punca daripada air. Maka menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pendusta, dia memang nabi sungguh, kerana ilmu pengetahuan tentang segala-galanya dasar daripada air tak ada orang tahu. Tiba-tiba dapat tahu ini adalah wahyu daripada Allah. Batu Allah Ta'ala tanya tadi, afala yu'minun, kenapa kamu tidak beriman lagi kepada Al-Quran dan Muhammad yang membawa berita yang benar daripada Allah, yang tidak ada pakar-pakar pada ketika itu boleh buat kajian. Manusia ni segala-galanya punca daripada air. Quran mari beritahu, kenapa tak boleh beriman lagi? Kemudian kalau air mutlak tu tak ada, maka lagu mana nak buat kita nak akad hadas? Taharah ni satu perkara yang sangat penting sebelum daripada semayang. Dia lebih besar daripada semayang, kerana tak ada taharah, tak ada semayang. Dia anak kunci. At-taharatu miftahu salat. Taharah itu adalah anak kunci bagi sembahyang. Maka kita faham dah, air ada 4 jenis. Minggu lepas dikabur air yang tahirun mutahhirun, air bersih lagi membersihkan pula. Air mutlak. Ada yang air tahirun ghairu mutahhirin, air yang bersih tetapi tak nak buat akad hadas, air mustakmal. Ada yang air yang air yang mutanajjisun, air yang kena najis, tak boleh buat akad hadas dan bersih. Dan ada air musyammas,
air yang keempat. Air yang mengandungi karat-karat yang makruh kita guna. Sebab karat tu dia halus, dia masuk dalam liang rumah jadi penyakit. Baik. Dan kalau tak ada air mutlak lagu mana? Air mustamah tak boleh. Air najis dan air musyamah tak boleh. Tak ada air mutlak, sampai masa kita kena semayang. Kerana ibadat semayang dia berkait dengan air. Dia ada ibadat yang tak berkait dengan air. Umpamanya kita nak berzikir, tak kait dengan air. Walaupun ada hafsah apa boleh berzikir. Kita ada hafsah air tak ada ni zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Sembahyang dan beberapa lagi berhajat kepada air, iaitu wuduk. Kalau dalam kerja-kerja haji, tawaf berhajat kepada air. Wukuf tak apa, tak ada wuduk. Sa'i tak apa, melontar boleh. Tawaf tak boleh. At-tawaf bimanzilati solah. Tawaf itu satu martabak dengan semayang. Nampak? Kok mana martabak sama dengan semayang? Fi wujubil wudu'i fihi, pada wajibnya wuduk pada tawaf ni. Maka kalau tak ada air, ada pilihan yang kedua, iaitu tayamum. Tayamum. Tayamum ni ingat, dia bukan wuduk, dia bukan mengangkat hadas, dia meringankan. Dia ganti ketika darurah sahaja, bukan ketika tidak dalam keadaan biasa tak boleh. Tayamum. Tayamum dua perkara, sapu muka, sapu tangan. Walaupun kita berhadasah, tayamum ni hanya untuk dua perkara, iaitu untuk wuduk, ganti wuduk dan ganti daripada mandi. Kalau nak wuduk tak ada air, boleh tayamum. Nak mandi junub, mandi nifas, mandi haid, tak ada air, tayamum. Tayamum daripada ganti wuduk. Sebab tak ada air, maka tayamumnya sapu muka ke debu, sapu debu ke muka dan sapu ke tangan. Begitu juga kalau kita nak mandi junub, tak ada air, tayamum dua perkara juga. Ambil debu, tepuk, sapu muka dan sapu dua belah tangan juga. Jangan geluling dalam debu, walaupun ganti daripada mandi junub. Itu tayamum. Dalil bolehnya junub ini, kalau kita tak boleh nak mandi, boleh guna tayamum. Umpamanya orang yang junub tak boleh nak baca Quran walaupun tak pegang. Tapi kalau orang tak ada wuduk boleh baca Quran, syarat jangan pegang. Dia boleh baca Quran tak ada wuduk. Boleh baca mulut. Quran tu orang lain tolong selok muka surat umpamanya, atau dia hafal. Tapi kalau junub tak boleh, dia ada hafsah ataupun haid. Wala yaqra'u syai'an, wala yaqra'u minal Qur'ani syai'an junubun. Nampak? Wala haidun aw kama qala. Wa fi riwayatin wala yaqra'u junubun wala haidun syai'an minal Qur'an. Tiadalah membaca oleh orang junub atau orang haid satu haraf pun daripada Al-Quran. Jadi kalau tak ada air nak mandi junub, sama ada kita nak semayang atau nak baca Quran, atau kita nak masuk dalam masjid, maka boleh dengan tayamum. Allah kata wa in kuntum junuba fatahharu. Dalam ayat ni, wa in kuntum junuba fatahharu. Dan jikalau kamu berada di dalam keadaan junub, mana hadas so, fatahharu, maka hendaklah kamu mandi. Kena mandi. Mandi ni maknanya kalau ada air. Dan kalau tak ada air, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Kemudian kalau kamu ni maknanya sakit ataupun bermusafir, ataupun kamu berak kecing, batal wuduk, ataupun kamu sentuh isteri atau orang perempuan yang sah nikah, maka batallah wuduk kamu. Falam tajidu ma'a, kata Allah, maka tidak ada air, kamu cari tak ada air. Faham padanya nak berwuduk lah, atau nak mandi. Kerana nak mandi tu atas khabar dah, wa in kuntum junuba, kalau kamu junub naklah kamu mandi. Pada orang tak ada air, masuk juga bawah ni. Sebagaimana orang yang beradab cek tak ada air.
fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum, iaitu tanah debu yang suci. Maksudnya tanah debu yang suci, bila kita tepuk tangan kita di atas tanah, debu tanah tu lekat, bukan tanah, debu tanah tu lekat di tapak tangan. Ada juga tanah dia keras, kita tepuk dak lekat benda, tidak sah tayamum. Tanah tu keras macam ke batu, tanah tapi keras dah, dak lekat benda. Atau pasir, bukan tanah, macam kita pergi patah, tak ada benda, pasir saja, nak debu. Lekat di tangan, sapu di muka. Famsahu bihujuhikum wa aidikum min, maka hendaklah kau sapu dengan debu tadi kepada muka kamu dan dua belah tangan kamu. Itu cara dia. Umpamanya kita nak start tayamum, kerana duduk di padang pasir atau dalam hutan, tak cakap nak cari air, tak jumpa. Dan kan kita nak semayang, cari tanah ada debu, tepuk gini, tepuk dengan tangan. Masa tepuk tu kita niat bertayamum, lekat debu ni kita sapu di muka gini, seluruh muka kita ni, habis sekera. Tepuk pula dua belah tangan lah sekali lagi, untuk sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Tangan kanan sapu ni, dia ada debu sini, sapu gini, dia rata gini debu. Katakan kita sapakan ni, habis ada debu duduk sini, tak ambil debu lain pula, buat gitu. Lepas ada tu sah, boleh semayang. Boleh semayang, padahal tadi kecil tau. Umpamanya batal lah wudu. Takut kata waskau boleh ke tak sapu debu ni? Boleh lah, dengan ijma' ulama. Yang tak bolehnya air ada bahan debu kau. Dia bukan pilihan ni, dia atas jalan tertib. Tak ada air, barulah boleh tayamum. Ataupun kamu sakit, wa in kuntum marda, sakit. Bukan pilihan. Dia ada gak benda yang boleh pilih. Benda yang boleh pilih ada gak, kita boleh pilih nak ambil manusia. Macam kita istinja. Istinja dua cara je. Yang pertama, istinja ni benda basuh berak, basuh kecing tu. Kalau ni benda mana istinja, basuh berak atau basuh kecing. Dia panggil istinja. Istinja ni boleh dengan dua cara. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan batu, benda-benda yang kasar, ataupun tisu, boleh dalam Islam. Hak ni bukan tertib, boleh pilih. Paik air ada dalam tandah. Macam nak tandah kecing, ada paik air. Tapi kita nak guna tisu kok, boleh dengan syarat dia lah, tak basuh sikit. Faham lagi? Ada air, paik air ada, dan tisu pun ada. Masuk dalam tanda airport ke. Baru balik daripada Chicago, duduk lama ni, tak apa ke, mana basuh air. Hari ni pakai tisu, hukumnya sah. Dah sah takat mana tu, boleh jadi terimam semayang. Tapi kena dengan syarat dia, dengan tisu. Ada cara-cara dia. Kalau dah ikut syarat, basuh dengan air tak sah. Basuh dengan air, tarik neleh keting. Dia basuh punggung je, kecung dua beledi. Keting dah ada, tak sah juga tu. Tu boleh pilih. Tayammu tak boleh. Falam tajidu ma'ang fatayammamu, maka jika kamu cari air tak ada air, fatayammamu, fa' ditertib, maka kemudian tu barulah kamu boleh tayamum. Lagi ada air tak boleh. Melainkan orang sakit ada air boleh tayamum. Lagu mana? Rabak ni lengang ni, rebah motosikal berlomba. Rabak bini tak boleh kena air ni, nampak kulit, nampak isi ni, takkan nak basuh dengan air, jeng buruk tadi. Jadi hak dak rabak ni basuh dengan air, hak ni tayamum. Tayamum jangan sapu debu sini aja, sapulah debu muka tu, tayamum tu. Kan bahas sini aja debu. Rasa bak ni sapu debu. Ngaji sangat aku ni. Tak kena. Kita basuh, ambil wuduk dulu, lepas tu basuh tangan hak suci, hak boleh kena air, hak sakit tak apa lah, taruh dulu. Lepas tu hak tak kena ni, kita pun start tayamum. Sapu debu muka, sapu debu di luar belah tangan, atas luka dan atas hak sehat. Lepas tu belah kiri pula. Selesai tayamum, sambung tangan kiri pula basuh wuduk ni. Faham? Apa masih kat gigi tak ingat ni? Angguk lah. Apa masih? Gana pula. Dia ingat cerak molek.
Masa sihat ni kita ngaji. Dah sakit gini payahlah nak ngaji. Nak. Bolehkah kita berwuduk dan membasuh najis dengan menggunakan air Zam-Zam? Untuk pengetahuan pembaca sekalian bahawa air Zam-Zam ini adalah merupakan sebaik-baik air yang wujud di dunia ini, dan ia bukan saja boleh dibuat penawar atau minum, tetapi berwuduk juga adalah diharuskan kerana Nabi SAW pernah berwuduk dengannya. Manakala untuk digunakan bagi basuh najis adalah kurang wajar, seboleh-bolehnya elakkan daripada tujuan tersebut. Baik. Air Zam-Zam boleh tak kita minum dalam kita gunakan buat basuh cing, basuh berak? Tak? Ni soalan dia. Masa kita kecil berak, tak ada air. Tiba-tiba ada air Zam-Zam. Kita ambil air ni lah. Air Zam-Zam lah. Boleh tak hukum dia? Minggu lepas kita dengar tak boleh kalau guna air sirap. Air mutlak je jadi suci. Kalau lain pada air mutlak tak sah. Jadi tak tanggal najis tu. Dan kalau air Zam-Zam lagu mana pula? Jawabnya, air Zam-Zam ni, sebelum kita nak buat basuh kucing, basuh berak, kita kena tahu dulu air yang ada di bumi hak paling afdal. Kita khabar sama-sama air yang paling lebih sekali, air yang keluar pada jari Nabi. Ni air yang lebih, air yang paling hebat yang pernah berlaku dalam sejarah alam ni. Keluar kot tangan Nabi ni tak. Ni air Zam-Zam pun tak boleh potong dia, hebat dia. Pasal air Zam-Zam keluar kot tanah. Air ni keluar kot tubuh Nabi. Jasad Nabi makhluk yang paling afdal pada alam ni. Bila Nabi yang paling afdal, air paling afdal. Dia kira gitu. Air yang nombor 2 tak duduk di bumi, duduk di akhirat, di bumi mahsyar, air Qalam Kausar. Air yang ketiga kata setengah ulama baru air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ni air mulia. Walau bagaimana pun boleh buat maknanya kita angkat hadas boleh. Maksudnya boleh buat berwuduk dan boleh buat mandi junub. Pendapat yang muktamad dalam bab basuh berak basuh kucing, seperti buat basuh tai ayam, ambil Zam-Zam cucu, makruh. Pendapat yang tamat makruh. Ataupun khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, menjaga adab. Walau bagaimanapun tak haram lah. Taklah haram. Tapi kalau buat berwuduk boleh air Zam-Zam. Air ni daripada bumi. Tapi sahabat mani tunja kaki Nabi Ismail masih kecil. Nangis-nangis daga, budak-budak ni tunja kaki di tanah. Tiba-tiba keluar mata air. Orang putih panggil miracle. Keajaiban. Sebenarnya mukjizat. Sampai sekarang pun tak habis air Zam-Zam. Kalau orang kita tengok air Zam-Zam bawah Mekah tu, masuk bawah tengok kat dia tu bit pahit. Orang ambil air Zam-Zam rupanya pahit besar-besar gini masuklah telaga. Besar-besar gini masuklah telaga, seduk waktu bit. Tak habis. Bapak-bapak injing awak keluar. Tak habis air Zam-Zam. Tak pernah kering walaupun musim kemarau. Dan kata pakar-pakarnya, air Zam-Zam ni lebih luas daripada lautan yang ada di bumi ni. Telaga dia, punca dia luas daripada laut lagi, kut dalam tanah. Tu hebat. Kita ini air Zam-Zam. Rakan air Zam-Zam apa lah. Tak apa nak minum. Minum lah, ambil berkat. Ambil berkat. Ada-kadang tak huruf semangat. Akak air Zam-Zam. Air teh tak. Ni tengok orang balik Mekah, memang akak air Zam-Zam bodoh. Nak air teh. Teh kedai kopi. Hari lain. Ni biasalah. Air Zam-Zam ambil berkat. Rawi minum. Dia tak pun minat air kosong itu. Air teh tak. Tak ada air Zam-Zam balik. Boleh tak buat panas sikit buat teh. Air Zam-Zam tu buat teh pula. Tak ada masalah, tapi medem no. Boleh buat air teh, kopi, air Zam-Zam buat minum. Tak ada masalah. Tapi tak kena penyakit kata orang. Kalau kita buat minum air manis, air Zam-Zam ni kita buat jerang lah. Kita buat masak lah. Kita buat air teh tak kena penyakit. Mungkin je sungguh. Air yang mulia lah. Kalau orang kafir, Kristian, holy water lah dia. Air suci sungguh. Tapi holy water hak gereja ni hak dia japi. Hak ni bukan hak japi, hak Tuhan buat. Hak bersih benar.
Nak dibuat kajian di Jepun, air holy water berlawan dengan air Zam-Zam, menang air Zam-Zam. Nak dibuat kajian dengan dari segi saintifik. Nah, ambil air holy water daripada Vatican. Vatican ni di Itali tu. Satu negeri yang sangat cek dalam negeri Itali. Cek negara dia sebenarnya, negara Vatican. Cek ada episod dia cek. Negara yang boleh cek dalam dunia. Vatican. Nak duduk dalam jajahan Itali. Cek negeri. Negeri ni tak ada benda, dia gereja. Nak dia gereja saja, tak ada benda. Gereja penuh. Gereja tepat kala-kala kita kat Mekah lah. Nak tempat melahirkan ulama-ulama besar dia. Nak ngaji tinggi-tinggi, ngaji yang paling tinggi kali dalam bab Kristian, Vatican kan. Katolik. Keluar dia ni dak jadi padri, jadi bishop, jadi kardinal. Kalau ngaji gereja nak gaji jadi padri, tu mudah, ngaji kapung je. Gereja tinggal lanjut je. Tu dah kot cetong. Kalau nak keluar jadi ulama, kawan-kawannya kardinal lah. Kardinal ni macam ke mufti besar lah. Di Vatican. Jadi dinung lah, dia ambil air holy water ni, tiap-tiap gereja dia baca dengan dia japi syaitan yang tiupnya. Jadi dia ambil, kemudian dia buat kajian saintifik. Kandungan molekul dalam air ni dengan air Zam-Zam ni. Air Zam-Zam lebih halus dan mengandungi lebih daripada 2 juta apa benda ni, kandungan hak ada dalam. Tak tahu nama dia sebut lah macam-macam. Nama saintifik ni. Nama A56 berapa tahu. JPJ 38. Kijal 52. Macam-macam pasang hak tu kok-kok dia. 2 juta ada. Hak air Zam-Zam. Tapi hasil kajian itu tidak disebarkan di dalam majalah yang sepatutnya disebut benda tu. Dia hanya beredar di internet sahaja. Gitulah orang kafir tengok orang Islam habis kan. Tak kabah lu. Kalau menang lah air holy water tu baik selalulah majalah. Dia gitu. Jadi apa-apa pun kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang terbaiknya. Kerana Allah lah, dialah yang segala-gala, dia yang baik. Air diberi pun air yang terbaik lah. Jadi boleh kita minum air Zam-Zam dan sunat. Dan begitu juga sunnah Nabi SAW. Maka nak mengambil wuduk pun boleh, nak mandi junub pun boleh air Zam-Zam kalau banyak. Kalau dulu kita tak dengar lah orang maknanya ambil wuduk. Kerana air Zam-Zam dulu sikit, balik daripada Mekah tu secara sebotol, apa benda sebotol, selegel seorang je. Zaman dulu ni ada jual benda kedai. Nak anyok mana 3 tialah. Boleh. Tapi jual air Zam-Zam ni kalau sekarang jadi komersial memang dipertikaikan oleh ulama lah. Dipertikaikan. Cari makan dengan ngedor lagu tu tak apa comel lah. Walaupun boleh ada yang mengatakan haru kita ambil tambang saja. Tapi bila ambil tambang saja tak sedap dah, untung tak ada. Untung tak ada, ini jadi nega terus. Beli dinu maknanya 5 rias, dinu 5 rias lagi besar. Lagi besar tu 5 rias. Sampai sini botol cek dah 5 rias. Botol berapa liter? 250 liter apa? Botol cek RM5 tau. RM10 tak cek tau. RM10. Setengah liter. Setengah liter 250 liter dah. Setengah liter. Mana kalau kita nak bisnes air tu. Kalau boleh lah. Kerana dipertikaikan oleh ulama. Jual air lain lah, jual air kopi lah. Dia gitu. Beli je. Tak apa beli. Tapi kita Apakah tujuan? Sebenarnya kita dihidupkan di dunia ini. Baik, kalau ditinjau dari segi akal fikiran, soalan yang ketiga. Apa yang Tuhan cipta kita hidup dalam dunia? Satu soalan yang baik kok. Yang nak jawabnya panjang lebar. Apa Tuhan buat kita dalam dunia ni? Dah kali terus dalam syurga kan? Buat dalam syurga tu, direct. Tuhan buat ramai-ramai duduk dalam syurga. Sedap main. Habis masuk syurga belaka George Bush, Tan Sri Korung ada belaka minum. Tiba-tiba buat dalam dunia dulu. Lepas tu ada yang tak dapat balik asal kapung,
Ada yang masuk dalam neraka, ada yang balik surga semula asal kapung. Apa tujuan ni? Jawabnya, kalau ditinjau dari segi akal, fikiran dan pendapat manusia, tentu kita akan temui berbagai-bagai jawapan. Kalau kita tanya pakai akal, macam-macam esok yang jawapan. Mungkin ada yang berdapat hanya untuk memenuhi kehendak dan keperluan hidup semata-mata, atau untuk memenuhi dan memuaskan nafsu keinginan semata-mata, atau mencari kesenangan, kemewahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan sebagainya. Tetapi menurut pandangan Islam, manusia dicipta dan dihidupkan di alam sementara ini adalah bertujuan untuk memperhambakan diri kepada Allah semata-mata. Ini jelas sekali berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Az-Zariyat. Ayat 56 berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Inilah di antara salah suatu daripada sebab Allah Taala mencipta manusia. Menurunkan manusia ke bumi ini, kemudian dipardukan dengan berbagai fardu dan dilarang dengan banyak larangan. Sebab ada orang kata, apa yang Tuhan buat manusia ni buat turun ke bumi? Apa yang tak langsung beranak bini dalam syurga? Ada kok soalan gitu. Jadi Allah jawab di antara dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin sia-sia. Nampak? Tak sia-sia. Tafsir gitu. Mana bukan aku saja cipta manusia. Ada hikmahnya. Ada hikmah dan tujuan. Tetapi tujuan dan faedah itu balik kepada manusia sendiri. Kerana Allah Ta'ala ni maha suci daripada mengambil faedah. Kerana dia kamalat, dia sempurna. Dia orang yang nak ambil faedah ni, dia orang kurang. Macam kita. Satu-satu benda biar dapat faedah. Kerana kita kekurangan. Allah kamalat sempurna. Dia buat manusia ni untuk jadi hamba dia. Dah jadi hamba dia lagu mana? Jadi orang agung dia. Dengan sebab ramai hamba. Tak ada masalah dia. Tak semayang lah apa ramai-ramai. Pakat kedarah harap lah ke apa, diskut joget. Tapi bila jadi hamba dia, faedah itu balik kepada hamba itu sendiri. Iaitu dapat nikmat yang berkekalan pada negeri akhirat nanti. Maka ada orang yang menafsirkan bahawasanya kita hidup di dunia ni sekali saja. Buah ni ramai punah. Memang dah hidup dalam dunia itu sekali, tapi maksudnya joli lah. Dah mati dah boleh dah. Ni set kacang. Ni ramai ni jenis lagu ni. Tu duk main bagi petang berlakon drama berlakon umum. Siapa tua berlakon dia? Dulu masa dia mula-mula berlakon, dia jadi orang tua, padahal dia muda. Tapi dalam lakonan tu dia kena jadi orang tua. Maka producer kata, pengarah kata kena make up wak tua. Learning dia berlakon lagi, tapi producer kata tak payah make up dah. Tua dah. Dah payah make up dah. Berubang dah. Mana dari rambut hitam sampai berubang. Daripada hidup sampai ke mati. Berlakon drama, berlakon filem, berlakon semua. Duduk dalam keadaan. Pasal dia rasa hidup hanya sekali joli. Hak tukang minat pula suku pula. Gila nyanyi, gila dengar orang nyanyi, suku pula peminat. Bagi mereka ni tak ada lagi rasa dalam hatinya tujuan penciptaan yang hakiki. Tak tahu benda masalah ni Tuhan cipta ni. Jadi kita ni bernasib baik. Nasib baik ni kerana Tuhan tolong. Iaitu kita dapat tahu rupa-rupanya Tuhan tak cipta kita ni untuk main saja. Main ni sekadar nak menghilangkan penat lelah, menghilangkan rasa jemu. Jadi sekejap je lah main. Banyaknya ibadah dah. Tujuannya iaitu illa liya'budun. Kalau orang mengaji ilmu nahwu, barang yang datang lepas daripada illa, padahal sebelum itu tidak disebutkan lagi daripada maksud, maka mustasna itu dikirakan sebagai maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kalam ni kalam nakis dia panggil. Kerana tidak ada lagi mustasna daripada maksud kalam. Melainkan kemudian jatuh lepas pada illa liya'budun, melainkan kecuali supaya mereka menjadi hamba kepada aku. Jadi maksud ayat kita rekah buang illa, aku ciptakan manusia supaya menjadi hamba-Ku. Jadi dikuatkan lagi akan maksud, tidak aku cipta manusia melainkan supaya jadi hamba-Ku. Nampak? Macam orang tu dia marah kepada orang pekerja dia lah, yang sering maknanya buat lari kereta pejabat apa semua, bos pun marah lah. Tak? Bos tu kata
Kereta ni aku beli nak suruh awak guna pejabat. Nampak? Tapi kalau dia guna dengan kecuali lagi kuat. Nah, kereta ni aku guna, aku beli nak usumu pakai awak guna pejabat. Nah, tapi kalau degil gok driver ni, dia menggunakan lafaz illah. Aku dak beli kereta ni untuk mu pakai awak senang mu, melainkan untuk kerja pejabat ni. Tu marah tu. Biar reti tu. Faham? Dia kemah lalu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin untuk bermain-main. Dalil ayat yang lain. Apa hasibtum anna khalaqnakum abasa al-ayah. Apakah kamu semua manusia menyangka aku cipta kamu untuk main gitu? Dan aku kabar dalam ayat lain illa liya'budun kan? Supaya beribadat. Dalam nak jadi beribadat ni lah Allah berikan kemudahan-kemudahan yang begitu banyak. Di antaranya kemudahan Tuhan turunkan air, boleh ambil wudu. Tuhan buat pakaian, boleh bagi surga. Nah, tu Tuhan beri kemudahan, beri kerja, beri tanah, beri rumah, beri anak, beri bini, beri skuter, beri lori, beri kereta, beri bah, macam-macam beri kesihatan supaya liya'budun. Dalam ilmu kalimah lam ni dipanggil lam lil akibah. Lam yang menunjukkan kesudahan pekerjaan. Nah, maknanya kesudahan ciptaan aku jin dan manusia ni sudahnya menjadi hamba aku. Nah, dalam nak jadi hamba aku ni aku beri keperluan. Tak ada rumah, beri rumah. Tak ada bini, beri bini. Tak ada laki, beri laki. Tak ada anak, beri anak. Tak ada kerja, beri kerja. Tak ada jawatan, beri jawatan. Tapi bila dapat, tidak jadi hamba ku. Tu gila. Tuhan beri rumah, beri senang, beri jawatan, beri piti, beri anak, beri kesihatan, beri kaki, beri tangan, beri mata. Duduk cari makan saja-saja. Pagi tang. Duduk berebut saka, duduk berebut harta, duduk berebut jawatan. Tak. Kami akan meletakkan jawatan ramai-ramai. Tak. Tak. Manusia dipegang pada katanya. Nah, lembu dipegang pada talian ni. Tak tahu. Tak. Tak malu saja. Tak malu kohong. Ni dah kata nak letak ni. Kita pula dah lain-lain tu. Tak. 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 Betul. Betul lagu. Amak dia orang lain kan? Tak. Tak kan ni. Orang nak dia. Kita nak tak. Orang lah kocek orang, orang lah tanah bumi orang cokeh ambil. Hak kita nak tak. Sorry lah, lain tahun. Ni sembang je boleh. Ni bukan cerita Terengganu ni, cerita Eskimo. Kadang-kadang ni Terengganu kan, berlaku di Antartika. Dia gitu. Sedap gamuk. Saya berserah pada qadar dan qadar. Qadar, apa kau tegak kau? Cabut nyacang. Dah makna lembu. Kalau orang ambil tali pun hidung, ikat tekak ke batu orang cacang. Sendah. Tak segerak. Main situ dah. Tegak juga. Cabut nyacang. Habis dawa jemur kaya. Bunyi masuk bawah rumah orang. Ngata rawa. Lalah kali. Jual ke perut. Gitu. Berebut benda. Banyak dah. Banyak dah. Jangan berebut. Dunia ni, ambillah dunia. Banyak alhamdulillah, sikit syukur. Qanaah. Sabar. Tak kaya lagi, tak senang lagi, sabar. Dah tu cari, tak salah cari. Tak salah cari. Boleh banyak aku, zakat. Ada zakat. Dia orang jutawan, zakat besar. Dah kalau sejuta, 25,000 zakat. Ada main 25 ya zakat, dah buat cetang. Ada 5 orang jutawan, 25,000 atas juta. Bagus kok, nak ada kok kaya. Tapi kaya dengan jalan tak betul boleh. Jalan tu tak betul. Kenyang belaka makan anak bini tapi akhirat siap. Ni ambil dua ni, ni jalan mana, ni ada resip dah. Ni lagu mana, ni kabel ke tak ni? Bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah mata-mata. Apa benda maksud hamba? Maksud hamba ni maknanya kerja tanpa waktu. Kalau khadam pekerja, dia ada waktu.
Masuk pukul 8 balik pukul 4. Masuk pukul 9 balik pukul 5. Masuk 5 petang balik sebelah halang umpamanya. Lepas pada waktu tu tak ada. Tapi kita ni hamba. Bila hamba macam hamba abdi tu lah. Dengan penghulu dia tak ada waktu. Zaman Nabi tu kan dia ada hamba, dia tak ada paskat. Tengah malam ke pagi ke dah sapa kereta kena buat. Tengah tidur ke apa kena buat. Nah, maka kita juga hamba Allah tak ada time. Sebab tu kita kena jaga jangan buat benda maksiat benda haram 24 jam. Bukan 8 jam. Kita kena taat pada perintah Allah 24 jam. Pasal kita hamba. Kalau kita pekerja Allah lain ada 10 jam, 8 jam. Macam orang kerja jabat, 8 jam saja dia kerja, masuk pukul 9 balik pukul 5. Maka di dalam 9 sampai pukul 5 tu saja dia wajib taat pada peraturan. Baju tak boleh luar. Tak boleh pakai seluar jeans dalam jabat. Dan kalau habis tu jabat boleh pakai. Bos diri pakai dah luar. Kalau bos marah kau ni. Jumpa tengah malam kat seminggu. Bos dia buat apa pakai luar jeans ni? Tak boleh ni. Kan ni dia kata layang kamu bodoh. Faham tak? Dalam jabat je, tak boleh pakai. Tak? Tu peraturan manusia. Dah kita ni hamba Allah. Nak? Maka sepanjang masa tak boleh. Bukan atas surat je lebar. Bukan depan orang yang tak makan rasuah, belakang puak. Nak? 24 jam, gitulah. Nah? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Maksudnya bukanlah Allah jadikan kita ni untuk ibadat 24 jam sepanjang masa. Tapi kalau kita kaji apa yang Tuhan perintah pada kita, sedikit sangat daripada waktu kita. Kita kerja 8 jam tapi semayangnya 5 waktu sehari. Satu waktu hanya 5 minit lah. Tak? 5 minit lah kalau semayang biasa. Baca kuliah dengan kul huwallahu ahad 2 rakaat pertama 5 minit je. 5 minit kali 5 waktu 25 minit. Capu wirid satu wirid di mana 5 minit 25 minit pula 50 minit. Ambil wuduk 10 minit. Tak? 60 minit 1 jam sehari. Sejam saja. Cukup ringan. Tak? Cukup ringan. Punya Islam ni ringan. Daripada 12 bulan 1 bulan saja tak boleh makan. Daripada 1 bulan tak boleh makan, hanya siang saja. Malam ranggak sampai pecah perut. Makna ringan sungguh dah perintah. Setahun sekali seumur hidup hanya kena sekali je pergi ke Mekah. Tak ada pitih nak pergi, tak ada masalah. Tak? Zakat cukup nisab je. Macam sekarang kalau ada orang simpanan 4,000 tak kena lagi. Sekarang nisab dia tinggi. Tak boleh ni. 6,000 lebih tak? Ada 6,000 lebih baru kena setahun. Dah kita ada 5,000 tak kena. Bukan mana bila ada pitih kena selalu. Ada rumah tak kena zakat. Tapi lah ni zakat rumah ni zakat kau pelik-pelik. Faham dah ke zakat lah ni? Ada rumah tak kena zakat. Ni ada rumah kena zakat pula. Ada bangunan kena zakat dah kena. Jadi itulah. Kalau kita kaji, banyaknya Allah Ta'ala beri masa kepada kita untuk perkara-perkara dunia. Apa yang diperlukan kepada kita daripada perkara akhirat hanyalah sebahagian kecil saja daripada 24 jam waktu kita. Kita tidur 8 jam, kita semayang dan segala-galanya habis dalam masa sejam. Lepas tu pergi kuliah sejam 2 jam sehari saja. Kerja 8 jam, tidur 8 jam, makan 3 jam, berok 2 jam setengah, baca surat khabar 4 jam, habis 24 jam. Sikit sangat tiba-tiba, sikit sangat pun kita dakdang semayang juga. Dakdang semayang juga, dakdang mari surah juga, maka tak ada masalah lah. Tak boleh kata dah Allah zalim, walakinnan nas yazlimuna anfusahum. Dan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. Ada 2 soalan. Jadi kita berhajat nak besarkan belajar ni, nak buka pula ni. Belah ni pula kita nak buka. Jadi kita perlukanlah sumbangan-sumbangan daripada para hadirin sekalian. Kerana apa yang terkumpul setakat ini masih belum cukup. Kita nak buka kat ni. Ni duduk semayang kat lokang dah pula. Tak, dia buka kat ni pula. Buka biar besar sikit. Jadi hak nak beri sumbangan tu, nak berilah sumbangan masa lain pun, hari ni pun. Tak, kawan-kawan ke tanya-tanya dia nak beri sumbangan, beri sumbangan. Dalam tong-tong derma kat gini, jalan lepas semayang kat gini. Kemudian lepas mayang isyak kat gini, tunggu sekejap, lebih kurang 5 minit je. Ada penerangan daripada apa benda ni, yang berhormat kita Tengku Hasan, Tengku Omar, tentang apa benda ni, pelan takaful keluarga ni lah, hak don ladang ni.
Khairat, termasuk khairat kematian ni. Nak cerita sikit, lepas isyak kita tunggu sekejap. Lebih kurang 5 minit. Boleh dengar sekejap masuk tabung khairat kematian. Dah ada berlaku itu ni, gaji tak masuk lagi, senang. Nak urus kematian dia ni 7-800 kok nak. Dah kalau berlaku kematian, kalau tengah piti ada tak apa. Buat selalu. Lepas sebelum solat. Sebelum solat. Baik. Baik, kita jawab soalan sekejap. Soalan yang pertama. Jika kita salat jemaah, saya berdiri belakang imam. Sekiranya imam batal keluar, bagaimana langkah yang patut saya lakukan untuk ke depan mengambil tempat imam? Sila tunjukkan cara praktikal. Tak gamuk. Dia duduk belakang Tok Imam batal. Tok Imam pun keluar lah. Tok Imam yang batal keluar daripada sah. Dengan segera tunjukkan dia batal tu. Maka kita teruslah melangkah ke depan. Kalau kita duduk belakang Tok Imam dah, tak masalah, langkah ke depan. Dengan 2 langkah sahaja, berturut-turut tak batal sembahyang. Yang batal dalam mazhab Syafi'i 3 langkah. Baik. Ni tapak kaki kita. Kita langkah gini. 1, 2, gini. Jangan gini 1, 2, 3. Tu 3 berturut-turut. 2 saja. Sebab kalau kita letak 1 hak kiri tak ke depan, langkah hak kanan bos sini. Patut kiri pula bos sini, dia tak panggil 3. Dia 3 ni hak kiri naik tak atas pula. Jadi kita kira sama-sama dah. Kalau sah 3 setel gini saja. 1, 2 bos sini. Siapa selalu lah. Sapa selalulah. Kalau kita kira sapa. Ada orang dia buat sikit-sikit. Dia nyanyi lah. Macam transformer jalan. Jadi teruslah. Laju tak ada masalah. 1, 2. Boh dulu. Tak ada masalah. Jadi tak boleh nampak. Jadi batal semayang. Nak sangat. 2 langkah tak batal berturut-turut. Jika solat berjamaah, saya seorang mencuit saya, beri syarat undur ke belakang bersama dengannya. Bagaimana langkah untuk undur? Sila tunjuk caranya. Macam tadi kok. Dah kita duduk depan, orang pun cuit suruh gostam belakang. Kita pun undur gini. 1, 2, buh tu dulu. Tapi nak undur, paling dulu belakang. Dah atas mayang. Sebelum kita nak undur dulu, pasal dia seorang belakang, siang kat dia. Jadi kita paling dulu. Sunat berpaling dulu, kata setengah ulama'. Sebab kalau dia betul-betul belakang kita seterik ke sedang, glory baking dua orang. Jadi kita tengok dia ada kiri atau belah kanan kita pun undur masuk dalam sah. Tak apa lah. Ataupun kita paling dulu, kita tengok, belah nung malah layang aku. Tak apa kau. Saya singgah di masjid untuk solat isyak. Saya lihat seorang sedang solat, lalu saya takbir di belakang sebagai makmum. Seandainya imam itu solat jemaah, qasar 2 rakaat atau salat sunat rawatib, sah atau tidak salat isyak saya? Sebagaimana imam bila saya takbir belakang, perlukah dia berniat imam sedangkan dia solat jemaah, qasar atau sunat rawatib seorang diri pada awalnya? Baik. Kalau tu imam tu semayang sunat, kita semayang belakang ni semayang jemaah, semayang fardu, hukumnya sah menurut sebahagian ulama. Dia semayang sunat rawatib dah lepas isyak, kita ingat semayang isyak, kita ikut semayang isyak, sah. Lepas dia salam 2 rakaat, kita pun naik tambah 2 rakaat. Baik, takdir kata dia pergi semayang sunat, semayang isyak, dia semayang qasar. Kita ingat ke mana itu imam jemaah ni, jemaah surah ni, rupanya jemaah surah balik habis dah. Balik derah. Tinggal hak jemaah baru ni, hak baru siapa musafir. Kita pun ikut. Rupanya dia semayang 2 rakaat belaka. Dengan jemaah makmum habis 2 rakaat belaka. Dah kita 4. Dah ada masalah. Kita naik tambah 2 rakaat. Yang tak bolehnya kita ni semayang 2, tu imam semayang 4. Maknanya kita nak semayang qasar, nak ikut makmum jemaah hak semayang biasa. Tu tak boleh. Soalan seterusnya. Barang siapa yang mati sedang ia tidak berperang dan tidak tergerak hati untuk berperang, maka matinya di atas cabang kemunafikan. Adakah hadis ini sahih? Bolehkah terangkan maksud hadis ini? Baik. Hadis ini memang sangat masyhur lah. Dan menurut beberapa orang ulama, hadis ini adalah sahih. Menurut rijal-rijalnya, iaitu rawi-rawinya. Tapi maksud ni kita kena faham. Maksud bukan perang, maknanya perang gitu.
Maksud berjuang untuk agama. Maknanya kita ni kena ada azam di dalam hati kita untuk memperjuangkan agama kita. Sama perjuangan itu berupa peperangan di medan perang macam di Palestin, di Iraq lawan musuh-musuh Islam, ataupun perjuangan dengan harta benda, perjuangan dengan lidah, dengan lisan, dengan apa jua yang kita ada untuk membantu Islam kita. Biar ada benda lagu tu sebagai azam. Maka kalau tak ada azam lagu tu, maka kita tidak kasih dan tidak suka kepada Islam. Maka orang yang tidak suka kepada Islam seolah-olah orang munafik. Itu maksud hadis. Bukan maknanya orang yang tak berjuang munafik gitu. Tak, jangan pakai buku locong gitu. Maksudnya azam. Sebagaimana orang yang mati tak pergi haji, mati Yahudi, kena jaga baik. Ni juga, dia mati tak pergi haji, tak pergi Mekah lah. Maka Nabi kata mati Yahudi, mati Nasara. Kita pergi bahang jadi Yahudi kafir. Salah tafsir. Maksudnya Yahudi orang mati, dia mati Yahudi, mati Nasara. Pergi tak Mekah? Tak pergi dah. Dah kita orang Islam tak pergi macam Yahudi dah. Padahal kita mampu. Maksud bukan jadi kafir Yahudi. Tak, maknanya dia rugi benar lah dia. Tak molek benarnya di sisi Allah. Siapalah macam orang Yahudi. Padahal dia orang Islam. Islam lagi. Yang kata orang Yahudi. Begitu juga. Maknanya orang ni bila tidak sanggup berazam untuk memperjuangkan agama, takkan berjuang nak azam saja nak berjuang, dia tak berhajat kepada tumpah darah. Azam nak berjuang ni tak berhajat pada habis harta lagi. Cuma azam baru. Maka kalau azam pun tak ambuh juga, dia tidak cinta kepada agama. Bila tidak cinta pada agama ini, orang-orang munafik. Seperti orang munafik. Sebagaimana orang yang miskin dan fakir, tak ada duit sekepeng, wajib juga ulama kata berazam pergi ke Mekah kalau ada rezeki. Siapa-siapa orang miskin, orang fakir yang tak ada duit, dia tak berazam dalam hatinya nak pergi ke Mekah kalau ada duit, dia mati dia berdosa kepada Allah. Itu sahih. Sebab apa? Orang berdosa juga, berdosa. Sebab azam tak kena witi. Kena witi azam. Azam lah orang kalau ada rezeki memang nak pergi Mekah. Tapi ada sekepeng dia ni, bang waisang itu. Umpamanya. Azam tu tak kena duit, maka wajib atas semua orang. Jadi kena jaga. Soalan yang terakhir. Saya berumur 19 tahun. Saya ada kenal kawan perempuan. Kakak angkat pun ramai juga. Power ni. Lama saya kenal mereka. Susah attack saya orang smart telefon. Dah apa sendik dah ni. Saya ambil keputusan dengan mengejut putuskan hubungan dan mereka kecil hati dengan saya. Soalan berdosa tak saya itu? Apakah saya wajib putuskan hubungan dengan mereka? Kemudian cara dan langkah manakah yang sewajarnya yang saya ambil? Saya jadi pening sebab ramai sangat kenalan perempuan. Sampai nak belajar pun tak masuk. Kawan-kawan kata mu belajar saja je. Yang benar jejaka tampan. Bangun kau sekali nak tengok. Bangun kau sekali nak tengok jejaka tampang. Ni bukan jejaka tampang ni. Ni jejaka perasan. Masalahnya kalau kita ada hubungan dengan orang perempuan, bukan makna suruh putus hubungan lagu tu, biarlah. Hubungan tu adalah kekallah sebagai kawan. Tapi ingat, hubungan yang dibenarkan pada syarak. Dengan dah kita kenal dah dia tu, mana-mana hubungan yang kita berhubungan dengan dia yang lebih daripada batas syarak, hak tu kita batal, kita berhenti. Bukan mana aku tak mau kawan dah, aku kena putus dah, tak ada, bukan gitu. Memang sebagai kenalan boleh tanya khabar sihat ke tidak, hak tu saja ada. Hak tu atas dasar kasih sayang sesama Islam. Hak lebih daripada tu, siapa malam-malam duduk main mesej apa semua, hak tu tak payah. Hak tu kita stop. Bukan mana suruh putus kawan tak. Kena faham baik. Yang tak bolehnya sampai kepada cinta sebenarnya sesama bukan mahram, tak boleh. Dah kalau kita kenal dah, bukan mana suruh kerak, suruh balas, suruh apa, sekadar tanya khabar sudah. Beritahu saya tak boleh dah macam biasa, kerana dengar dah orang ngajar. Siapa kepada kita sekarang ni tak boleh daripada Islam kita ni larat duk main tanya khabar malam-malam gitu ni, tak boleh. Jadi sekadar seminggu sekali, sebulan sekali saya akan tanya khabar kerana tak mau putus hubungan. InsyaAllah lah, tak ada masalah, ada jodoh kita nikah. Senang cara begitu. Maknanya hak tak boleh tu bukan berkenalan, tak boleh tu kemudian daripada akibat daripada berkenalan. Hak tu hak Islam jaga. Berkenalan tu memang dianjurkan, kenal tu lebih ramai lebih baik, ta'aruf. Tu tujuan penciptaan manusia. Kenal ni. Tapi selanjutnya daripada perkenalan, apa waktu bik makan mi goreng, pergi jumpa bawa pokok guru pula. Orang ngai siang, dia ngai tengah malam biar patah. Jadi benda-benda lagu tu lah yang menjadi akibat yang buruk daripada perkenalan yang asalnya satu yang baik dan suci kepada umat manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.